wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Adilah binti Nizam. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian literatur. Kajian literatur ialah membincangkan permasalahan yang telah diketengahkan, iaitu cabaran kempen Kitab Semula dari kebanyakan kajian-kajian yang lepas mengenai Kitab Semula. Manakala, bagi kajian literatur yang menyentuh mengenai cabaran kempen Kitab Semula adalah sukar untuk diperolehi. Bagi kajian ini, kempen Kitab Semula akan hanya berpandukan kepada maklumat-maklumat yang diperolehi melalui kajian-kajian literatur yang terdahulu dan informasi-informasi sekunder yang berbentuk data, pandangan pegawai atasan serta pengalaman penulis sendiri. Rujukan melalui kajian-kajian literatur adalah dari kajian-kajian tempatan dan luar negara. Di antara subtopik yang akan dibincangkan di dalam bab ini adalah seperti cabaran pendidikan mengenai alam sekitar, pendidikan di persekitaran alam sekitar, dan yang terakhir ialah memupuk tabiat Kitab Semula dan 3R dalam masyarakat Malaysia. Tiga subtopik ini adalah dari kajian-kajian lepas. Yang pertama, cabaran pendidikan mengenai alam sekitar. Banyak kajian meninjau pelibatan masyarakat terhadap alam sekitar, terutamanya pada pelajar di institusi pendidikan. Banyak dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa pengetahuan, sikap dan kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi di Malaysia berada pada tahap yang baik. Yang kedua, pendidikan di persekitaran alam sekitar. Menurut penulis Nur Husna binti Muhammad Januari 2014, pendidikan melalui atau dalam alam sekitar pula bertujuan untuk membolehkan perkembangan pengetahuan, aktiviti penyelidikan oleh pelajar, membentuk pengalaman individu dan kemahiran menyiasat serta komunikasi di kalangan pelajar berlaku dengan cara mengguna alam sekitar sebagai alat dan sumber pembelajaran. Yang terakhir ialah memupuk tabiat Kitab Semula dan 3R dalam masyarakat Malaysia. Hal ini berkaitan dengan alam sekitar yang merupakan masalah yang sering dijadikan isu utama oleh setiap penyelidikan menurut Osman 2012. Ini disebabkan masalah berkaitan alam sekitar tiada jalan penyelesaian jika setiap individu berpegang pada sikap yang tidak menghiraukan alam sekitar. Implikasi dan perubahan negatif pada negara berlaku disebabkan pemodenan yang berkembang pesat. Walaupun sedemikian, rakyat Malaysia tetap juga tidak boleh mengamalkan sikap terhadap Kitab Semula dalam diri mereka dan tetap juga membuang sampah di merata tempat. Kesimpulannya, sebagai rumusan kajian literatur ini, bab ini mengulas kerangka teori yang digunakan semasa dan sebelum kajian untuk menjangkakan keberkesanan latihan kelompok. Ulasan literatur ini membawa kepada penentuan konsep keberkesanan latihan atau pembentukan model penyelidikan merangkumi pelbagai dimensi gelagat manusia. Hai, nama saya Syafiqah. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu 4.0 metodologi kajian. 4.1 iaitu pendahuluan. Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk penyelidikan kajian kes. Seterusnya ialah 4.2 reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian secara penyelidikan kajian kes. Reka bentuk kajian kes merupakan kajian deskriptif secara menyeluruh. Kajian ini dibuat secara terperinci dan intensif ke atas badan NGO yang mengendalikan kempen alam Kitab Semula iaitu Persatuan Zulci yang bertempat di negeri Sabah. 4.3 iaitu instrumen kajian yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan kaedah temu bual. Seterusnya, 4.4 cara mendapatkan responden. Responden kajian ini merupakan 20 orang penduduk di Kota Kinabalu yang terdiri daripada 10 orang ahli Persatuan Zulci dan 10 orang awam. Cara mendapatkan maklumat adalah dengan temu bual. Temu bual telah dijalankan bagi mengumpul maklumat yang jelas secara praktikal agar dapat lebih memahami dengan lebih jelas masalah yang dihadapi oleh responden. Dalam aspek penganalisis data, penelitian secara manual digunakan. Oleh sebab itu, peratus akan dijadikan data untuk dianalisis. Data yang dikumpulkan dan dianalisis akan disembahkan dalam bentuk graf iaitu graf bar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzul Zahri bin Iskandar Zulkarnain. Saya akan menerangkan mengenai pembincangan rahsia kajian. Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk mengenapasi cara-cara NGO dalam menangani cabaran kempen kita semula. Pada masa yang sama, kajian ini berasal untuk melihat cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menjayakan kempen alam sekitar. Antara cara-cara NGO dalam menangani masalah cabaran kempen kita semula adalah mereka memberi pendidikan alam sekitar kepada rakyat. Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan, tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka perlulah mempunyai kesedaran. Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat suatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Salam sejahtera, nama saya Annabel Esther Mikal dari Fakulti FPTT dan dari kelas 2 BTEC. Saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan untuk kajian ini. Sebelum mengakhiri kajian ini, sekali lagi pengkaji ingin menekankan bahawa kajian ini telah mencapai matlamat kajian, menjawab persoalan kajian dan memenuhi kesemua objektif kajian yang telah ditetapkan di awal kajian. Berdasarkan dapatan kajian, jelas didapati bahawa penyelesaian bagi melancarkan pelaksanaan kempen kitar semula di Malaysia dapat diwujudkan dengan menjadikan negara luar sebagai contoh. Selain itu, dasar dan undang-undang dalam pengurusan sisa sampah dan aktiviti kitar semula juga dapat dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan pihak NGO yang bertanggungjawab. Di samping itu, berdasarkan dapatan kajian juga jelas didapati bahawa langkah proaktif dalam bahagian kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan alam sekitar juga dapat diwujudkan oleh pihak NGO. Slide seterusnya adalah cadangan. Berdasarkan hasil kajian, antara cadangan yang boleh diberi oleh pengkaji adalah amalan gotong royong antara masyarakat juga mampu menjamin kebersihan persekitaran sekaligus dapat mengumpulkan bahan kitar semula. Dengan itu, bahan kitar semula tidak akan terbiar atau dibakar dan dibuang begitu sahaja. Masyarakat sekeliling perlu berganding bahu dan bekerjasama agar amalan kitar semula ini dapat dijalankan dengan sempurna. Semua peringkat umur perlu mempunyai sikap bertanggungjawab untuk bersama-sama menjaga bumi ini daripada ancaman kemusnahan. Demikianlah pembentangan daripada saya. Hasil akhir dan kejayaan tugasan ini amat memerlukan bimbingan yang besar serta pertolongan daripada ramai pihak dan kami amat bertuah dan berbesar hati dapat menyiapkan kerja tugasan kami dalam tempoh yang diberikan kepada kami. Tidak lupa dalam memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberi bantuan dan tunjuk ajar kepada kami dalam tempoh tersebut. Kami hormati dan berterima kasih kepada Dr. Nur Fazilah binti Abdul Hamid kerana memberikan kami peluang dalam melakukan tugasan tersebut dan turut serta memberikan kami galakan dan bimbingan kepada kami semua. Ianya membuatkan kami dapat menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Kami amatlah berterima kasih kepadanya kerana telah memberikan bimbingan dan sokongan yang besar dan begitu baik sekali. Kami turut bersyukur kerana kami mampu menyiapkan tugasan ini dalam masa yang diberikan oleh Dr. Nur Fazilah. Kerja tugasan ini adalah tidak dapat diselesaikan tanpa usaha dan hasil kerjasama daripada ahli kumpulan kami sendiri. Antara ahli-ahli kumpulan kami iaitu Nur Syafiqah binti Abdul Rahim, Annabel Esther Mikal, Izwan Zuhelmi bin Iskandar Zulkarnain Stephen, Nur Aina Adila binti Nizam dan Nur Fatin Hairani binti Ramli. Akhir sekali, kami ingin menyatakan perasaan kami kepada rakan-rakan dan responder di atas sokongan dan kesudian untuk membelanjakan sedikit waktu bersama kami.